So, selamat pagi dan selamat Hari Wanita kepada semua penonton kami. Terima kasih kerana sudi meluangkan masa untuk bersama kami untuk membincangkan tentang satu topik yang memang amat manis dan penting pada hari ini. Kebelakangan ini, kami telah dilanda oleh pandemik. Bukan sahaja pandemik COVID-19, tetapi pandemik kencing manis yang merupakan salah satu masalah yang sangat serius di negara kita. Pada hari ini, saya, Dr. Chui King Chew, ataupun boleh panggil saya Dr. Casey Chui, selaku konsultan endokrinologis dan physician di KPJ Ampang Puteri Specialist Hospital, akan membincangkan tentang topik diabetes masa hamil, iaitu satu masalah yang sangat signifikan atau ketara yang boleh mempengaruhi dan menjejaskan kesihatan seseorang wanita mengandung dan juga bayi yang dikandung. So, sebelum kita memulakan sesi kita hari ini, saya akan appreciate kalau boleh share kepada Facebook supaya lebih ramai orang dapat menerima manfaat daripada session hari ini. This is going to be interactive session, so please feel free to tanya soalan dan saya akan jawabnya pada end of the session. Mari kita mulakan dengan beberapa statistik yang menarik. Di Malaysia kita sebenarnya incidence ataupun kebarangkalian ada kencing manis atau diabetes masa hamil memang kadar dia dapat mencecah 8.83% pada tahun 2012. Ini adalah menurut National Obstetric Report kita yang melibatkan 14 hospital yang besar di negara kita. Daripada jumlah pesakit ini, 16% ada melahirkan bayi yang berat badannya melebihi 4 kilo. Ini keadaan yang dipanggil macrosomia, iaitu big baby. Dan daripada pesakit ini, rate atau kadar memerlukan cesarean section ataupun pembedahan untuk melahirkan baby ialah 13%. Memang kita ada banyak fakta-fakta menarik tentang masalah kencing manis dan juga kehamilan. Saya perlu menerangkan juga bahawa kita ada dua golongan wanita yang ada masalah ini. Satu ialah pesakit yang sebelum mereka mengandung pun dah dapat kesan ada kencing manis. Sama ada kencing manis type 1, type 2 ataupun kencing manis yang the types yang rarer macam MODY dan sebagainya. Sebenarnya 2 daripada 5 wanita dengan kencing manis adalah dalam umur kesuburan. Maksud mereka ada potensi untuk mengandung. Dan diabetes memang penyebab ke-9 utama kematian wanita. Dan wanita yang ada kencing manis ada 10 kali ganda untuk mendapat penyakit jantung. Ya. Dan juga ada satu grup lagi golongan wanita yang mereka tak pernah tahu ada kencing manis tapi dapat kesan pertama kali semasa mengandung. Yang ini dipanggil gestational diabetes mellitus. So, 1 daripada 7 kelahiran mempunyai masalah akibat ibu mempunyai diabetes waktu mengandung dan memang ini akan meningkatkan kadar komplikasi yang berlaku semasa kandungan. So, mulakan dengan gestational diabetes terlebih dahulu. Apakah itu gestational diabetes? So, GDM atau gestational diabetes mellitus ialah apa-apa degree of glucose intolerance atau paras gula yang tak normal, yang terlalu tinggi, yang pertama kali dikesan semasa mengandung. Kenapa wanita cenderung untuk dapat gestational diabetes ini? Disebabkan oleh pelbagai perubahan hormon yang berlaku dalam badan semasa mengandung. Bila mengandung, plasenta atau uri akan mengeluarkan beberapa hormon, misal kata estrogen, human placental lactogen dan juga kortisol, dan hormon-hormon ini akan bertindak dalam badan untuk meningkatkan rintangan terhadap fungsi insulin dalam badan. Ini akan menyebabkan keberkesanan insulin, iaitu satu hormon untuk mengurangkan gula, paras gula dan untuk menjadikan gula masuk ke dalam sel-sel dalam badan ini tak dapat berfungsi dengan baik. Jadi lama-kelamaan badan tak dapat compensate, tak dapat menangani rintangan ini dan paras gula akan semakin naik dalam badan. Kalau nak cakap tentang simptom-simptom gestational diabetes ini, ada kalanya pesakit langsung tak ada simptom pun, ya, dan sukar untuk differentiate atau distinguish daripada simptom pregnancy sendiri. Disebabkan simptom-simptom ini mungkin yang seperti kerap kencing daripada biasa, ataupun rasa loya, muntah, ataupun rasa letih, ataupun ada jangkitan kuman seperti di kencing dan sebagainya.
Jadi ramai wanita yang ada kencing manis gestational ni, mereka tak tahu kalau tidak disaring ataupun tidak membuat ujian tertentu. Ya. So bila kita nak bincangkan tentang kencing manis dan pregnancy ni, memang ada banyak benda kita boleh cakap, banyak benda kita nak fikir. Apakah faktor risiko atau risk factor untuk gestational diabetes ini? Apakah yang akan meningkatkan risiko untuk dapat masalah GDM? Salah satu ialah kalau berat badan sebelum mengandung ni tinggi daripada biasa, overweight atau obese, ya. Kalau BMI atau body mass index 27 ke atas, ataupun kalau ada history saudara rapat, ya, ibu bapa ke ataupun adik-beradik yang ada kencing manis, ataupun wanita tu sendiri pernah dulu ada GDM dalam kandungan yang lepas, ataupun pernah melahirkan anak yang besar, big baby, ya, atau makrosomia. Bila anak dia, bila lahir tu, berat lahir lebih daripada 4 kg. Selain itu, beberapa faktor risiko yang lain ialah apa yang kita katakan sebagai bad obstetric history, ya, ialah masalah sejarah obstetrik yang tak begitu baik, pernah melahirkan anak yang ada kecacatan, congenital anomaly, ataupun ada kematian semasa mengandung, intrauterine death, ataupun shoulder dystocia, ya, bila dia nak melahirkan bayi, bahunya tersangkut dan susah untuk lahirkan anak. Ada kalanya boleh mengakibatkan masalah kepada saraf, ataupun kalau tak cukup peredaran oksigen ke otak boleh menyebabkan masalah dengan otak juga, ya, cerebral palsy. Kalau wanita itu pernah ada cek air kencing tu ada glukos, ya, glukosuria atau glycosuria, dia pun ada risiko untuk dapat GDM. Dan juga kalau dia ada masalah obstetrik yang lain semasa mengandung seperti hipertensi ataupun polyhydramnios, iaitu air ketuban atau cecair amnion yang berlebihan, dan juga kalau dia sedang gunakan ubat steroid, ya, untuk merawat sesuatu penyakit yang lain. So, yang bahagian tentang screening ini saya petik daripada CPG atau garis panduan kita untuk diabetes di pregnancy. Kalau puan-puan tak tahu, kita ada garis panduan di Malaysia khas untuk perawatan pesakit yang ada kencing manis masa kehamilan. So apakah kita punya recommendation untuk screening, ya? So screening untuk gestational diabetes atau GDM memang berdasarkan faktor risiko, ya. Dan apa test yang kita gunakan ialah apa yang dikatakan sebagai 75 gram oral glucose tolerance test, ya. Sounds like a mouthful, dia nama panjang, tapi secara lazimnya ramai wanita akan cakap ini ujian minum air gula, ya. Kalau ada, saya akan tunjukkan secara senang, simple ni. Ada dua condition yang test ini perlu dilakukan. Kalau mengandung dengan faktor risiko yang seperti yang saya dah terangkan tadi, misal kata pernah ada GDM ataupun ada saudara rapat ada GDM atau pernah ada melahirkan anak yang besar. Kalau ada risiko, faktor risiko untuk GDM, kita akan buat screening ini pada first appointment, ya. Bila datang booking, first check up untuk antenatal akan buat. Kalau negatif, kita akan mengulangi test ini pada bulan ke-6 hingga ke-7 kandungan, ya. That is week 24 to 28 of pregnancy. Tapi kalau tak ada risiko, faktor risiko yang tinggi pun, as long as wanita itu umur dia 25 ke atas, kita pun akan buat uji TT ini, ujian saringan ini pada 6 to 7 month of pregnancy. Dulu-dulu bila kita tak selalu buat test ini kan, kita selalu miss ramai wanita yang ada GDM ini. Ada kalanya mereka dikesan terlalu lewat. Or when screening sudah nampak macam baby sangat besar ataupun ada polyhydramnios, masa itu buat screening baru tahu. Jadi kita buat keputusan untuk screen sebanyak wanita yang diperlukan untuk mengenal pasti supaya kita boleh merawat dengan elok. So macam mana kita nak buat ujian air gula atau OGTT ini? So mula-mula kita kena bagi semua advice kepada pesakit, kena puasa semalaman at least 8 jam dan datang ke hospital atau klinik ambil darah untuk fasting blood glucose. Selepas dah ambil darah itu, kita akan bagi satu solution sugary drink, air gula ni yang mengandungi 75 gram glucose dalam segelas air, dan harus minum semua dan tunggu 2 jam kita akan ambil darah lagi untuk periksa air gula yang paras gula dalam
darah. So macam mana kita nak confirmkan? Kita kalau darah puasa tu 5.1 millimol per liter ataupun ke atas, atau yang paras gula 2 jam selepas minum air gula tu 7.8 ke atas, ini boleh confirmkan GDM. Ya. Alright. So ini juga dipetik daripada garis panduan kita 5.1 atau 7.8. As long as dia reach criteria ini, kita akan diagnose GDM. Tapi ada juga satu golongan wanita yang memang sebelum mengandung mereka dah ada kencing manis tapi tak pernah kesan. Yang wanita ini, paras gula mereka akan jauh tinggi melangkaui batasan yang saya sebutkan tadi. Bila ambil darah puasa pun 7 ke atas. 2 hours after minum air gula tu 11.1 ke atas. Ini ialah kriteria yang sama untuk diagnose kencing manis, type 2 atau type 1 kencing manis yang di kalangan orang biasa juga. Kita harus mengulangi tes ini sekali lagi untuk buat diagnosis yang mantap dan merawat secara apa yang kita biasa lakukan untuk sakit sebegini. But this type of patient actually we have to be more careful, ya, sebab mereka ada tendensi untuk dapat komplikasi yang lebih semasa mengandung. Ya. Memang ada banyak kajian yang telah dilakukan sebelum ini. One of them I will mention ialah a very big study called HAPO study, Hyperglycemia and Adverse Pregnancy Outcome Study. Ini ialah kajian yang sangat besar melibatkan 25,505 wanita yang mengandung di 15 hospital di 9 negara. So mereka akan compare wanita yang ada paras gula yang paling tinggi, mempunyai risiko yang paling tinggi juga untuk perlu melalui operation cesarean dan juga untuk melahirkan anak yang berat badan dia sangat tinggi. So kita tahu yang semakin tinggi gula, semakin besar risiko untuk dapat komplikasi. Ya. So macam mana diabetes in pregnancy atau diabetes semasa kehamilan akan efek bayi yang dikandung? So komplikasinya banyak sebenarnya. Ada risiko yang lebih tinggi untuk keguguran, ya, miscarriage, stillbirth, kematian, ya, dalam kandungan, dan juga kecacatan atau birth defects. Dan seperti yang saya dah terangkan, ada higher chance of delivering big baby. Ya, kalau baby terlalu besar, dia akan sukar untuk dilahirkan. There's also a higher risk untuk kelahiran pramatang and also depression, kemurungan juga untuk wanita. Ya. And the problem for the baby also, selepas dilahirkan, yang newborn mungkin ada masalah susah nafas, ya, can lead to respiratory distress syndrome. Dia mungkin ada juga hypoglycemia selepas atau gula rendah selepas bersalin, ya. Dan juga masalah obesity atau kencing manis kemudian hari, ya, untuk bayi yang dilahirkan. Bagaimana dengan maternal complication lagi, ya? Selain apa yang saya terangkan juga, wanita yang mengandung yang ada kencing manis pun ada risiko yang lebih tinggi untuk ada jangkitan kuman seperti pyelonephritis, jangkitan kuman buah pinggang dan juga infection yang lain, ya. Dan juga masalah seperti postpartum hemorrhage atau preeclampsia juga, iaitu masalah yang serius masa pregnant, iaitu darah tinggi, tekanan darah tinggi naik dan juga boleh melibatkan organ sistem yang lain seperti liver dan kidney, ya, dan mungkin menyebabkan sawan juga. So, apa yang mami ataupun ibu-ibu boleh buat untuk mengurangkan risiko ini? So, jika wanita dah tahu dia ada kencing manis sebelum dia nak mengandung ni, kita perlu buat persiapan yang mantap sebelum wanita tersebut nak buat plan untuk pregnancy. So, planning very very important, ya. So, first thing, kena discuss dengan pakar perubatan, discuss the timeline, bila nak mula untuk try untuk mengandung. Jangan tunggu sampai dah pregnant baru pergi jumpa doktor. Sebelum nak mengandung, discuss semua dulu, kita nak buat plan persiapan yang lengkap. Discuss the timeline supaya kita tahu ada berapa banyak masa kita nak buat untuk persiapan ini. Of course, the lifestyle advice seperti gaya hidup sihat, diet, exercise, semua perlu diberitahu. Folic acid supplementation seperti mana semua pregnancy yang lain pun kita akan bagi untuk mengurangkan masalah saraf, mengurangkan risiko spina bifida, dan juga kalau belum lagi sedia untuk pregnant, kita perlu bagi appropriate contraception, ataupun
advice tentang pencegahan kehamilan, right? And of course, if sudah ada masalah kencing manis sebelum, we have to make sure retina, ujian mata, ujian kidney perlu screen. Disebabkan bila mengandung ini, ada kalanya masalah mata dan masalah buah pinggang boleh menjadi lebih teruk. Jika berat badan tak optimal sebelum mengandung, katakan wanita itu overweight atau obese, kita harus mengurangkan berat badan terlebih dahulu. Dan juga tetapkan sasaran untuk kawalan gula, the targets for glycemic control. Bila kita ada target, kita memang akan biasanya lebih motivated ya untuk mencapai target tersebut. So bincang dengan doktor, apakah target atau sasaran kita nak capai dulu. Biasanya doktor akan bagi tahu sebelum nak mengandung, kita nak kawalan gula itu sangat cantik dulu, ya. Dan cantik dengan bantuan rawatan yang sesuai untuk wanita mengandung, ya. So sebelum kita nak memberikan peluang untuk wanita itu mengandung, kita nak tukar ubat kepada ubat yang sesuai supaya transition itu sangat smooth. So beberapa ubat makan, misal kata ubat untuk kencing manis, mungkin tak sesuai untuk wanita yang mengandung dan juga wanita yang menyusu. Jadi kita harus menukarkan ubat itu kepada ubat yang sesuai dulu, yang ubat yang selamat, supaya bila dah kontrol dengan elok dengan rawatan itu, bila wanita itu mengandung, kita boleh teruskan ataupun adjust, ya. Tak perlu macam tiba-tiba sangat cemas apa nak buat, nak tukar terus macam itu mungkin susah. Jadi kita nak plan betul-betul, ya. Dan mungkin beberapa jenis ubat seperti metformin itu selamat, boleh digunakan, so kita continue. Tapi ada juga ubat untuk darah tinggi, kolesterol yang tak sesuai, ya. Misal kata ACE inhibitor atau statin, kita tak nak teruskan semasa mengandung, kita mungkin stop dulu. Tapi semua ini dengan nasihat doktor. Untuk mengelakkan komplikasi memang sangat penting. That's why kita kena buat careful evaluation. Every visit datang, kita akan check ada masalah buah pinggang ke, masalah jantung ke, masalah saraf ke, dan cek mata secara berkala juga. So that's why pre-conception care sebelum nak mengandung ni, pre-conception care dan juga counselling sangat penting. Memang kita tahu wanita dengan type 1, type 2 diabetes akan dapat manfaat daripada kaunseling ini sebab boleh mengurangkan semua komplikasi yang saya bagi tahu tadi, mengurangkan risiko ada congenital malformation atau kecacatan untuk baby, kelahiran pramatang dan juga kematian untuk bayi yang dikandung. Right. So treatment for DDM or diabetes in pregnancy memang ada banyak step lah. Diet, exercise, ubat-ubatan dan juga pemantauan blood glucose, ya, monitoring of blood glucose. So many things we can do to try to reduce the problems of gestation diabetes during pregnancy. So salah satu yang penting ialah exercise, ya, senaman. Ya, bila cakap tentang senaman, kita perlu realistik juga, ya, kita kena tahu limit sendiri. Kalau seseorang itu tak pernah buat exercise langsung, janganlah terus nak pergi lari marathon pula, ya. Kena kenal pasti apakah tahap diri sendiri, ya. Pilih senaman yang sesuai untuk fitness level sendiri. So best advice is probably to start slow, ya, go slow and then build up gradually. Jadi mulakan dengan aktiviti yang ringan dulu kalau tak biasa dan meningkatkan beransur-ansur secara berkala, ya. And before you start any exercise program, of course talk to your doctor, bincang dulu, ya, dapatkan nasihat yang sesuai, pastikan sama ada exercise itu sesuai, selamat ke tidak. Dan juga also be mindful, bring some emergency sugar just in case ada hypoglycemia atau kurang gula semasa exercise tu. Diet pun sangat penting, ya, pemakanan memang sesuatu yang harus diberi penekanan. We have to avoid, ya, food dengan high sugar content, ya. So makanan yang ada kandungan gula yang tinggi harus dielakkan. Jangan tambah gula dalam drinks, dalam minuman. Kita pun boleh fokus kepada makanan yang glycemic index yang lebih rendah, yang tak mengeluarkan gula dengan terlalu cepat dan tinggi dalam darah. Makan makanan yang berserat, ya, high fiber foods dan complex carbohydrates, ya. Seperti for example whole grains, wholemeal bread for example. Yang tentang lemak ni also try to take low fat diet, avoid oily and deep fried foods, ya, makanan yang banyak lemak ni, yang fried. So sangat penting untuk dapat nutrition therapy, ya, advice regarding nutrition.
untuk menggalakkan the adequate nutrition. Walau bagaimanapun mesti ada nutrisi yang lengkap, yang seimbang supaya kadar peningkatan berat badan dalam pregnancy ini appropriate, dan juga untuk mengekalkan glukos yang normal dalam badan. Dan kita boleh dapatkan input daripada dietitian atau pakar dietetik tentang perkara ini juga. So untuk bagi satu contoh untuk menu GDM, ya, untuk diet ya, ini kita panggil model pinggan sihat lah. Kita bahagikan satu pinggan kepada 4 bahagian. Separuh kita akan tekankan untuk ambil sayur-sayuran, ya, sayur-sayuran yang tak berkanji, dan 1/4 sahaja kanji atau karbohidrat, sama ada nasi ke mi ke, dan 1/4 tu protein, dan juga buah-buahan, dan kalau nak minum air kosong, jangan tambah gula, right? So, untuk apa karbohidrat yang patut kita pilih, seperti yang bagi tahu, kita cuba ambil karbohidrat yang glycemic index rendah, ya, yang tak akan meningkatkan blood glucose dengan sangat cepat. Dia slow saja dia punya rise. So whole grains seperti nasi perang, brown rice, wholemeal bread, oats, lebih baik daripada nasi putih ataupun beras ataupun roti putih. That's the example. Now the next step is self-monitoring of blood glucose. Ini saya harus bagi tahu sesuatu yang sangat-sangat penting. Kalau kita tak monitor, kita tak tahu paras gula, kita it's like going blind. We don't know what is the level on a day-to-day basis. Of course, kita boleh pergi hospital dan ambil darah, hantar ke lab semua ni, tapi dia lambat dan kita tak dapat buat ini secara kerap. The important thing is to know how to monitor yourself so that kita ada sasaran kita boleh capai, kita boleh adjust ubat, kita boleh adjust kita punya diet, kita boleh adjust senaman juga. Yeah? That's why this is very important. Regular self-monitoring atau self-monitoring of blood glucose secara frequent sangat penting. Kita boleh assess effect diet dan exercise on blood glucose. For example, kalau saya nak makan sesuatu yang something new, I don't know how much the blood glucose will increase. Saya boleh periksa glukos saya sebelum makan, selepas makan, dan kita boleh tahu kesan dia. Same for exercise as well, and also ubat. Katakan saya makan ubat ataupun cucuk insulin, saya boleh tahu cukup ke dos ubat ini atau tak cukup. Tapi kita tahu ada beberapa faktor yang menyebabkan ramai orang tak buat blood glucose monitoring. Kenapa? Mungkin mereka takut sakit, mereka takut nak cek gula, ataupun mereka rasa strip itu agak mahal. That's why we have some programs. There's a program called Sugar 365. Dia ialah collaboration antara Alpro Pharmacy dengan Essential Diabetes Care. Dia menjadikan strip glucose ini lebih murah, supaya memberikan peluang kepada ibu mengandung dan juga sesiapa yang nak buat cek gula untuk dapatkan strip pada kadar yang lebih murah, untuk menggalakkan penggunaan blood glucose monitoring, dan added benefit dapat consultation dengan dietitian, nutritionist juga. Kalau ada apa persoalan boleh tanya. So glucose monitoring dalam pregnancy, berapa kerap kita nak buat? Usually the advice is at least 4 times a day. Masa-masa yang penting untuk cek ialah fasting, bila bangun tu nak cek, dan 2 jam selepas setiap kali makan. Advice ini akan tailor kepada setiap patient yang tertentu lah. Of course, patient yang just diet control, kalau kita jaga diet saja, maybe you check like this. Tapi kalau ada insulin, mungkin akan ada regime yang berbeza, tapi doktor akan bagi tahu. So how we do this? Actually quite simple. If you've never seen before, biasanya kita akan ada meter untuk cek gula, dan kita akan ada lancet untuk prick finger. Kita ambil darah keluar, letak pada, ini saya tak on lah, tapi kalau letak strip sini, kita letak the blood, then we can get the blood glucose reading. Then usually I will ask my patient to tulis pada buku juga, supaya kita ada rekod. Dia boleh tulis tarik, boleh tulis masa, boleh tulis bacaan gula, dan boleh tulis apa yang makan pada hari itu. Dan kita boleh rekod balik, tengok, dan kita boleh tengok. Kalau saya makan nasi putih jadi macam mana, makan McD macam mana, minum coffee bean macam mana. Okay, saya tak menggalakkan itulah, tapi saya just as example saja. Okay, for another thing that I also want to share is, kalau there's another alternative also, kalau masalah ini
takut nak prick banyak kali, cek gula banyak kali, there's also actually what we call continuous glucose monitoring, seperti alat yang macam ni. Pada screen pun boleh nampak sensor tu pada badan kan. So give you an example, saya nak cek gula sekarang, saya scan saja, dan saya boleh dapat bacaan gula. So ini dipanggil continuous glucose monitoring or flash continuous glucose monitoring. Dia sudah approve di beberapa negara untuk penggunaan untuk pemantauan paras gula. If you want to use this, you have to actually discuss with your doctor and get the advice. Mesti dengan close follow up dan monitoring supaya doktor boleh ajar cara yang paling baik untuk digunakan. Setiap teknik ada kebaikan dan kelemahan dia sendiri. The doctor can explain to you the best way. Okay. Kita pun ada sasaran atau target untuk self monitoring of blood glucose semasa mengandung, yang kita punya garis panduan akan recommend fasting ataupun bila belum makan tu kita nak target 5.3 ke bawah. Kalau 1 jam selepas makan tak nak lebih daripada 7.8 dan 2 jam selepas makan tak nak lebih daripada 6.7 ml per liter. So doktor akan tolong untuk pantau dan juga bagi advice yang sesuai untuk apa yang nak buat. Nak tambah ubat ke, nak mula ubat ke, nak mula insulin ke. Kita ada beberapa ubat yang sesuai untuk pregnancy, seperti metformin. Ubat metformin ni memang first line untuk banyak sakit yang ada kencing manis. Kita dah ada results yang menunjukkan dia tak ada association dengan birth defects ataupun ada adverse maternal outcomes. So boleh digunakan tetapi dengan nasihat doktor. Insulin pun ialah salah satu kaedah untuk merawat pesakit yang ada kencing manis ini. Kita akan bagi saranan ataupun advice yang sesuai bilakah dia diperlukan. Usually bila kita tak dapat capai sasaran selepas dah jaga diet, exercise dan juga metformin masih tak cukup lagi, kita mungkin akan perlukan wanita untuk memulakan rawatan insulin untuk mengawal paras gula dengan optimum. Ada kalanya bila dari mula pun kita dah tahu bacaan gula sangat tinggi, we will also start it because kita tahu dalam pregnancy ni kita tak banyak masa. It's not like other patient yang ada kencing manis, kita mungkin boleh tunggu, adjust sikit. But when you're pregnant, kita cuma ada beberapa bulan saja untuk optimumkan dengan cepat. Jadi kita tak nak waste time, kita tak nak merugikan ataupun membazir masa. Kita akan buat apa yang perlu untuk kawal bacaan gula, paras gula dengan cepat, dengan selamat juga. So these are the guidelines, macam mana kita nak start, what type of insulin to do. Quite technical, so best to discuss with your doctor. But we know that there are beberapa jenis insulin yang berbeza. Sometimes in certain healthcare setting, bila budget tak cukup ataupun the cost is high, sometimes for example in a government setting mungkin mereka akan bagi insulin yang biasa. But for some people yang they ada hypo, kalau guna insulin ataupun tak dapat kawal dengan elok, kita pun ada alternatif. Kita ada insulin modern atau modern insulin yang mungkin ada less risk of problems and better efficacy also. Tapi doktor akan memberikan advice yang sesuai lah untuk semua orang. So as I've mentioned before also, wanita yang mengandung yang ada kencing manis mesti cek mata juga, because sometimes in the pregnancy the masalah retinopathy diabetic boleh menjadi semakin teruk. So we need to monitor this. Lepas bersalin, apa yang akan jadi? Bila placenta dah keluar, hormon-hormon yang dikeluarkan tu pun paras dia jadi rendah. So sometimes kawalan gula akan menjadi lebih baik selepas bersalin. Insulin requirement akan menurun. So doktor perlu tolong untuk adjustkan ubat-ubat, tengok apa ubat yang perlu dihentikan ataupun stop temporary, kena monitor. Yang penting ialah continuous monitoring supaya kita boleh tahu sama ada ubat masih diperlukan ke tidak selepas bersalin. Yang penting ialah wanita yang ada GDM mesti diberitahu risiko untuk ada GDM di pregnancy yang akan datang itu memang tinggi. Jadi perlu pantau dengan elok seeloknya. Kalau nak plan untuk future pregnancy, perlu buat OGTT lagi. Dan semua wanita yang pernah ada GDM mesti
ada annual screening untuk diabetes sebab up to 50% of women, 50% selepas mereka dah bersalin pun, pada masa hadapan mereka ada risiko untuk dapat kencing manis. Ya. Ini saya harus memberi penekanan yang sangat strong lah, because saya dah tengok ramai wanita selepas mereka dah bersalin tu, walaupun ada advice untuk datang balik 6 weeks later nak buat OGTT, nak buat screening, mereka sama ada lupa ataupun terlalu sibuk ataupun mereka tak nak datang, mereka miss. Jadi daripada 6 minggu jadi 6 bulan, jadi 6 tahun baru dapat komplikasi, dah ada komplikasi mata, gula tak elok. Ada kalanya mereka datang dengan masalah jantung, stroke ataupun jangkitan kuman yang teruk, kena potong kaki semua ni. Baru dapat tahu cerita yang dulu mereka ada GDM, perlu guna insulin tapi tak datang cek balik. Sebenarnya mereka dah ada kencing manis dah lama tapi tak dibuat check up. Jadi mereka miss lah. Ya? Memang ramai wanita macam tu. So saya nak tekankan, kalau pernah ada GDM, perlu buat screening. Your risk for getting diabetes is higher than other people. Memang risiko lebih tinggi. Okay. So thank you very much. Terima kasih meluangkan masa untuk bersama kita. Saya akan jawab apa-apa soalan yang ada. Ya. Okay, let's see. Questions. Okay, ada soalan, berapa bacaan gula yang sebaiknya buat ibu mengandung? So seperti yang dalam slide tadi, kita ada sasaran untuk diabetes in pregnancy. Dia sebenarnya sasaran tu lebih ketat daripada orang yang tak mengandung lah. Ya. Kalau tak mengandung, kita tak begitu ketat, because in pregnancy very important to keep the levels strict. So kalau ibu mengandung ni, kalau dah puasa ataupun sebelum makan 5.3 ke bawah, 1 jam selepas makan tak nak lebih daripada 7.8 dan 2 jam selepas makan tak nak lebih daripada 6.7. Okey, ada soalan tentang artificial sweetener. So saya menerima soalan ni banyak kali. Actually artificial sweetener, walaupun dia cakap alternatif yang mungkin lebih baik daripada gula ringkas, tetapi keselamatannya belum lagi dapat dikenal pasti dalam ujian untuk jangka masa panjang, untuk kajian jangka masa panjang. So long term studies, we don't have that much data. Yeah, but dia tak akan meninggikan gula dengan sangat cepat berbanding dengan gula ringkas, but we cannot say that it is definitely safe. Yeah, so I can't say that it is definitely recommended. So ada soalan lagi, kalau mengandung kena diabetes, lepas bersalin akan return ke normal. So there are some patients, dia ada GDM cuma semasa mengandung sahaja, selepas bersalin, placenta dah keluar, hormon-hormon yang meningkatkan rintangan insulin dah rendah, kadang paras gula mereka balik ke normal. Ya. Tapi bagi setiap wanita pun kita akan buat ujian saringan OGTT lagi pada 6 minggu kemudian untuk mengenal pasti sama ada masih berkekalan ke tidak, ya, diabetes ini. Kalau dia masih normal pun kita akan buat annual screening sebab ada orang yang akan dapat kecenderungan untuk dapat kencing manis yang lebih tinggi pada kemudian hari. But there are also some yang saya punya patient pun ada yang setiap kali mengandung akan ada GDM, tapi lepas itu dah balik normal. They still have to practice good lifestyle, gaya hidup yang sihat untuk mengurangkan risiko progress to diabetes as well. Cravings, wow. So all this, you mean cravings for sugar? I see. I think one thing is to try to take your mind off things. Try to find other things that you like to do. Yeah, focus on doing some light exercise, relaxation, listen to music, and then instead of eating, choose the food that has complex carbohydrate. Yeah, that try to find something that you like to eat, tapi sesuatu yang lebih selamat, lebih sesuai.
Okay, so kenapa kena minum air gula? Ya, seperti saya terangkan, because this is a validated test for screening. Although kita ada banyak test untuk check untuk diabetes kan, tapi there are some tests, for example like HbA1c, kalau tak mengandung, it is one of the good tests to use. But then if you are pregnant and for GDM, it is not validated, dia bukan gold standard. So we usually use OGTT atau minum air gula untuk, sebab kita dah ada guideline, garis panduan daripada kajian yang melibatkan ramai wanita, what levels we use to diagnose this condition, then kita ada outcome yang kita boleh improve lah kalau kita dapat capai sasaran tertentu. Ya, dan macam mana nak dapat glucose monitor yang you're talking about the continuous glucose monitor. We have it in our hospital di KPJ Ampang Puteri, memang ada, dan saya boleh bagi penerangan yang lengkap tentang macam mana nak guna yang device ini. Kalau device yang untuk yang cek gula yang biasa seperti finger prick, actually almost every pharmacy will have as well. So, adakah bayi akan efek jika ibu mengidap diabetes? So, there is a higher chance. We know that babies yang born to mothers with diabetes, they are having higher risk of having obesity dan juga kencing manis after delivery. Yeah. So, have to just raise them up in the right way, teach them healthy lifestyle patterns. Actually, one thing that's sad nowadays is that banyak di kalangan kanak-kanak kita dah menjadi overweight, obese, less active physically, too much of screen time, guna banyak screen, so jarang pergi buat senaman, pergi main-main di luar, dan juga bermakanan yang tak sihat. Ya, sometimes it's also family's problem because ibu bapa pun selalu pergi makan fast food, tak begitu menekankan tentang pemakanan yang sihat, jadi the children also follow on. That's why the obesity factor in childhood is very bad as well. So if you know that you have a risk that your baby or your child will develop this problem from young, give them good healthy lifestyle habits. Ada banyak soalan. That's good, that's good. So, does gestation diabetes related to genetics or family history? Yes, yes, definitely. If there is a first degree relative, maksudnya parents ataupun adik-beradik yang ada kencing manis, definitely the risk is higher. Yeah. We don't know exactly what genes. There are many studies ongoing to see what is the genetic factors, but it is multifactorial actually for diabetes. Banyak faktor. Faktor gaya hidup, faktor exercise, semua ni, environmental factor as well as genetic. So, berapa kali nak check gula? Usually your doctor will give you the recommendation how many times to check. But for example, kalau let's see, if let's say just diet control, that means tak ada makan ubat ataupun insulin, usually we will ask you to check fasting and then 2 hours after each meal. So after breakfast, after lunch, after dinner. But if you're on insulin, then depending on the patient, some patient we will ask to do fasting and then also 2 hours after every meal and also before the meal, because kita nak capai sasaran tertentu. And if there's a risk of hypoglycemia tengah malam, let's say the patient got some symptoms, we are afraid that they ada hypo, we may ask the patient to do in the middle of the night as well. Maybe not every day, mungkin bukan setiap hari, tapi at certain frequency, supaya kita ada record. The important thing is to again check and monitor, write down. It's very hard to remember kan. Bila doktor jumpa, kalau seminggu sekali, 2 minggu sekali pun, kita susah nak ingat hari Isnin makan apa, hari Selasa makan apa, mungkin lupa. So best keep a record. Yeah? You can get a book like this to keep a record. What as husband to support if wife is pregnant? So definitely the husband is a very important person. Ya, suami memang sangat penting. Of course, sometimes we need to make some sacrifices. Maybe the things that we like to eat, we have to also don't tempt the wife lah. Kita pun sendiri pun amalkan gaya hidup sihat, sokong buat exercise sama-sama, ya. Pilih makanan yang sesuai, yang sihat. Ya. Kalau perlu beli barang, beli je lah. Support lah kan. Right. Yeah.
berapa minggu after delivery boleh datang follow up. So usually we will say, depending on the patient also, but generally speaking about 6 weeks after delivery. But of course, if the patient is still on insulin, maybe actually earlier, because kita nak pantau, because the insulin requirement may fluctuate or change, especially depending on the mother breastfeeding or not. But if let's say there's no medications involved, then probably 6 weeks later datang balik untuk minum air gula. But if on treatment, maybe earlier, depending on the doctor's advice. Okay, so thank you very much. It was a very good session, I hope. So if you have any other problems, you can come to see us here. Thank you.